أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 59, baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nabi kita lah akhir pada segala rasul. Itu tajuk dia. Nabi kita lah akhir pada segala rasul. Dan yang akhir daripada segala rusul. Jadi tajuk tu pada segala rasul. Di bawah tu dan yang akhir daripada segala rusul. Ini sebut berulang kali dah. Ra, sin, waw, lam, ra bagi atas. Rasulun. Ra, sin, lam, ra bagi hadapan. Itu jamak. Rasulun, seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul. Rusulun. Rusulun ni ramai rasul. Itu kalimah jamak. Macam yang kita baca dalam wirid sembahyang itulah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa rusulih, bukan wa rasulih. Wa rusulih, ra bagi hadapan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Rusulih, bukan rasulih. Itu jamak. Jadi sini ni tajuk dia pada segala rasul. Dan yang akhir daripada segala rusul. Jadi payah nak sebut lah. Dia dah sebut segala rasul lah. Tapi bawah tu segala rusul. Jadi kita yang membaca ni, baca sebagaimana ditulis lah. Pada ni kena baca secara yang ditulis. Di atas tu tulis dengan segala rasul. Kita baca segala rasul. Di bawah tu dan yang akhir daripada segala rusul, kita baca rusul. Ra bagi hadapan. Tak apalah tu kita ikut kitab. Dan yang akhir ni yang terkemudian daripada segala rusul ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita khatamul anbiya'i wal mursalin. Nabi kita khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup bagi segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup bagi segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul. Satu-satunya rasul daripada Bani Ismail, yang mana selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihimussalatu wassalam, bermula dari Nabi Yaqub, rasul-rasul adalah di kalangan anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam, yang dipanggil anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam sebagai Bani Israel.
Daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam, dipanggil Bani Ismail, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilantik menjadi rasul. Jadi seolah-olah seramai-ramai rasul-rasul daripada Bani Ismail, seramai-ramai rasul daripada Bani Israel, anak cucu kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub tu duduk di seorang rasul daripada Bani Ismail, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya gitulah. Seolah-olahnya sekalian nabi-nabi di kalangan Bani Israel, anak cucu Nabi Ishak, Nabi Yaqub, sekalian tu duduk di kelebihan tu duduk di seorang sahaja daripada rasul Bani Ismail, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada di belakangnya, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rasul pun hingga hari kiamat. Tak ada dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kesudahan akhir segala rasul, dan tak ada dah di belakangnya, di kemudiannya. Kemudian ada Nabi sallallahu satu rasul pun hingga hari kiamat. Sebab apa? Sebab lepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu dah diutuskan nabi rasul yang lain. Kerana ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh jaga dah agama sendiri. Boleh jaga dah agama sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulubu ummati anajiluhum. Hati ummah aku ni Injil bagi mereka. Mereka ni maknanya hati ummah Nabi ni solid dah. Mana seolah kitab dah hati ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa selepas dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak payah dah Nabi Rasul untuk jaga agama Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dah jaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hak nabi-nabi yang terdahulu dan ummah-ummah Nabi yang terdahulu, selepas kematian Nabi itu agama itu tidak terpelihara dah. Sudah kembali sesat, akhirnya diutuskan rasul yang lain pula. Wafat rasul yang dilantik, jadi kembali kepada kekufuran pula. Dilantik rasul pula kemudian untuk bawa agama. Wafat rasul tu jadi kufur kembali ummahnya. Adapun ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia boleh jaga agama sampai kiamat. Macam sekarang lah. Walaupun ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dicuba, diuji dengan ujian yang cukup besar. Selepas daripada kejatuhan Khalifah Utsmaniyah, yang mana negara ummah Islam ni dikerak-kerak, dicain-cain. Di kalangan penjajah kufar, mereka bahagi. Yang belah ni aku pegang, belah nung aku pegang. Kan? Hak sejarah lampau kan. Jadi seolah-olahnya macam kek lah. Maknanya negara umat Islam di bawah Khalifah Utsmaniyah akhirnya panggil apa? Cain. Ada panggil cain? Cain tau. Cain. Cain ni ada. Kerak. Tu cain tu panggil. Kalau kat datang sebut cain kau. Cain di mana apa ni? Kerak, mung ambil ke mung. Ni ambil ke Perancis, ni ambil dia gitu. Ni ambil ke British. Kan hak belah Afrika, belah Algeria, belah Maghribi tu kan. Masuk Perancis apa semua tu. Mereka menjajah tu cukup sadis lah. Cukup sadis lah dia punya sejarah dia. Kematian ummah Islam jutaan selepas penjajahan tu. Jutaan. Memang sadis sangat-sangat. Bukan mereka datang memerintah senyap gitu dok. Sebab apa? Sebab di tempat mereka ni agama cukup kuat.
Di tempat mereka agama cukup kuat. Jadi bila agama cukup kuat ni, penjajah ni cukup benci pada orang agama. Tapi kenapa di tempat kita ni tak berlaku sesadis umat Islam di tanah Arab, umat Islam di Afrika? Kenapa tidak sadis? Sebab di tempat kita ni terima agama tu kemudian. Agama yang ada pun agama yang nipih-nipih. Jadi bila agama nipih-nipih ni, orang kafir ni jadi tak berapa mana. Musuh tu musuh orang Islam ni, nama Islam ni musuh dah. Tapi tidak sekejam, sesadis hak di negara umat Islam di negara Afrika. Sebab mereka tu Islam lama dah. Islam pada masa Nabi SAW. Mereka masuk Islam pada masa Khulafaur Rashidin, pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu contohnya. Jadi Islam mereka kuat, agama mereka kuat. Sebab tu penjajah kufar ni cukup sadis, cukup zalim dibuat. Tapi kenapa di tempat kita tak ada berlaku seumpama tu? Dah tempat kita ni agama setara mana? Ada ni. Sebab kita ni terima agama daripada pedagang-pedagang, pendakwah-pendakwah kemudian dah. Kalau kita tengok penghujung dah siapa di tempat kita ni. Ada ni. Jadi agama tu nipis je. Jadi pada masa dahulu tu walaupun beragama Islam, tapi budaya-budaya daripada amalan orang Hindu masih lagi dikekalkan. Sebab asalnya Hindu, bila masuk Islam, mana amalan Hindu tu dikekalkan. Jadi umat Islam tu nipis sahaja. Umat Islam tapi nipis. Maka kita nampak di situ penjajah kufar dia tidaklah menzalimi sebagaimana di tanah Arab, di tanah Afrika, yang mana agama mereka cukup kuat. Sebab agama mereka terima daripada Nabi SAW, terima daripada Khulafaur Rashidin, sahabat yang mengislamkan negara mereka, tabi'in yang mengislamkan negara mereka. Kita bila kemudian dah, di mana ratus tahun dah, gitulah ke macam mana sejarah, mana kemudian sangat dah. Ada ni. Sebab tu kenapa di tempat kita kalau kita baca sejarah tidak sebagaimana yang dilakukan di Maghribi, di Algeria, di Tunisia. Macam mana penjajah kufar menzalimi? Sebab mereka cukup kuat agama. Mereka cukup menentang penjajah. Adapun di tempat kita ni begitulah. Sekadar tu je. Sekadar tu sahaja. Jadi nipis sahaja. Jadi ujian pun nipis je lah ujian. Tuan uji ni sepadang. Hak kuat agama, kuat ujian. Hak nipis, ringan je ujian. Allah uji sepadang. Hak agama ni tinggal pada nama, relax je, tak ada apa pun. Hak agama hak tinggal pada nama ni. Bukan kata orang kafir nak memusuhi. Orang kafir mengasihi pula. Orang kafir menyayangi pula. Bukan orang kafir dengan orang Islam hak pada nama ni sayang menyayangi, kasih mengasihi. Gitu je lah. Cuma kemudian ni bangkit sedikit demi sedikit pemahaman agama. Bangkit sedikit demi sedikit pemahaman agama. Hak dulu-dulunya agak jauh daripada agama, tapi kita maklumlah kejahilan pada masa yang jauh daripada alim ulama, di antara kejahilan yang syarak maafkan. Di antara kejahilan yang syarak maafkan, kejahilan pada masa yang jauh daripada alim ulama. Tak ada orang mengajar, tak ada orang menyampaikan agama, maka Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Begitu je. Sembahyang tu sembahyang lah, tapi ilmunya kurang. Jahil sangat-sangat. Jahil kenapa? Kerana jauh daripada alim ulama. Itu jahil yang dimaafkan pada syarak. Cuma pada masa kita ni, dengan izin Allah ni, jadi ilmu agama berkembang, terbuka ilmu agama sekarang. Bila berkembang ilmu agama, pemahaman agama bertambah meningkat, maka ujian akan bertambah kuat. Ujian akan bertambah kuat. Bertambah kuat agama, negara ni, dunia ni tempat negeri ujian. Maka ujian dia kuatlah.
Tapi nak ceritanya macam mana selepas jatuh Khalifah Utsmaniyah, negara umat Islam tu dipecah, seolah-olah kita kata gak mati dah agama Islam. Dok mati agama Islam. Agama Islam kekal berkembang. Sehingga kan agama Islam tu sendiri berkembang pula di negara kufar yang asalnya penjajah. Kufar ni jajah negara umat Islam. Mereka nak menyesatkan, nak menjadikan umat Islam jadi murtad. Akhirnya di negara penjajah tu pula umat Islam jadi berkembang. Hak masuk Islam jadi korama pula. Ni. Tuan balik seumpama tu. Dijajah negara umat Islam, dia buat zalim, dia nak mematikan agama Islam dengan berbagai-bagai cara. Akhirnya sekarang di negara mereka pula ramai ummah Islam. Masjid jadi banyak, masjid jadi makmur. Ni. Ini semua aturan Allah, susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ceritanya, agama boleh dipelihara oleh ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu utusan rasul yang lain pula. Walaupun 1400 tahun lebih dah. Ummah dahulu mati rasul sahaja, maknanya hak ada tu kekal agama. Anak cucu sudah kembali kufur. Diutuskan rasul lain pula. Rasul tu mati, hak ada tu kekal agama. Hak anak cucu kembali kufur. Tapi selepas dia wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan anak cucu ni, kita ni berapa lapis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pada silsilah Ahlul Bait 30 lebih. Kita tengokkan silsilah Ahlul Bait, anak cucu Sayyidina Hasan, anak cucu Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma kan. Silsilah tu 30 lebih dah. Mana ni? Mana apa? 30 generasi nak ada pada masa sekarang dengan masa Nabi. Macam nak agama masih lagi terpelihara. Gitu kan? Hak ummah dahulu rasul mati je, hak ada tu kekal, hak ada tu. Mati hak ada tu, lahir anak, lahir cucu, tak ada dah agama, kufur dah. Allah utuh rasul lain pula. Bukan nak sampai ke 5-6 generasi. Anak cucu tu kufur dah. Pada masa sekarang ni 30 generasi lebih dah. Agama masih lagi terpelihara. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Tidak ada nabi dah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Sebab apa? Sebab ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh menjaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Tapi ujiannya bagai-bagailah. Mengaku syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada bagai-bagailah. Tapi walaupun ada bagai-bagai, sehingga kan ummah Nabi terpecah pada 73 golongan, 72-nya neraka, tapi hak satu golongan ahli sunnah jemaah kekal sampai kiamat. Kekal sampai kiamat. Yang kawal agama ni ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat jaga agama ni adalah di kalangan ulama, di kalangan ummah Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mana ulama ni lah yang menjaga agama. Tak perlu dah kepada nabi-nabi yang lain kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendakwa dirinya jadi nabi, kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya nescaya jadi kafir wal iyaza billah, wal iyazu billah. Ini doa minta perlindungan dengan Allah daripada kafir. Dan barang siapa mendakwa diri jadi nabi, kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir wal iyaza billah. Kemudian ni bukan kemudian, di ketika Nabi masih lagi hidup, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup, Musailamatul Kazzab, kita kenal kan? Musailamatul Kazzab. Kemudian ada seorang nabi pula, nabi perempuan masa itu.
Yang akhirnya Nabi perempuan tu ditipu dan dinikahi oleh Musailamatul Kazzab pada masa mana tu? Kemudian daripada kewafatan Nabi? Tidak. Ketika Nabi masih lagi hidup, sudah timbul Nabi palsu Musailamatul Kazzab. Ada Nabi perempuan yang palsu yang akhirnya jadi isteri pada Musailamatul Kazzab. Bukan kemudian ada wafat Nabi ni, masa Nabi masih hidup lagi. Jadi sesiapa bangsa pun mendakwa dia jadi Nabi, kemudian daripada Nabi SAW dia jadi kafir. Bukan kata berdosa saja, kafir. Termasuk juga mereka-mereka yang mempercayai orang yang mendakwa jadi Nabi, kemudian dia Nabi SAW, dia percaya, kafir juga. Yang mendakwa jadi Nabi itu kafir lah. Yang mendakwa jadi Nabi itu kafir. Yang percaya kepada dakwaan seseorang bahawa dia menjadi Nabi, jatuh kafir juga. Bukan Nabi palsu je kafir. Yang percaya kepada Nabi palsu tu jadi kafir juga. Ada ni. Timbul tu Nabi Melayu lah, Nabi perempuan lah, kan timbul kan. Nabi Melayu ada juga, Nabi perempuan pun ada juga. Jadi Nabi SAW untuk orang Arab, untuk orang Melayu timbul Nabi Melayu. Nabi SAW orang lelaki, maka timbul Nabi perempuan. Tapi ada pengikut ke tak? Ada pengikut. Dia punya hujah tu kita dengar, karut sangat. Tapi ada orang ikut. Ada orang ikut. Badan ni. Hak mengaku jadi Nabi. Jadi bukan dakwa saja jadi kafir, yang percaya kepada dakwaan tu pun jadi kafir juga. Wal-iyazabillah. Mekah lah tempat diperanak akan dia, akan Nabi SAW. Tajuk dia tu comel tu. Kalau tadi Nabi kita lah akhir pada segala rasul. Ni Mekah lah tempat diperanak akan dia, dilahir akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua di antara perkara yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Nabi ni khatamul anbiya wal mursalin. Nabi ni penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Wajib kita imani. Benda ni. Yang terdahulunya wajib kita imani. Nabi ni adalah orang Arab, di kalangan kabilah Quraisy. Wajib kita imani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bangsa apa? Tak tahu bangsa apa? Wajib imani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab daripada kabilah Quraisy. Ini semua hak perkara yang wajib kita imani. Pada Mekah diperanak akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Gajah berapa? Gajah berapa tu? Kalau rendah tu? Tahu? Nabi dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Je satu. Waktu wajib kena tahu. Wajib kena tahu. Nabi kita lahir di Mekah. Dan pada Mekah dibangkit dan dilantik akan dia menjadi Nabi dan Rasul. Nabi lahir di Mekah, dan pada Mekah dibangkit dan dilantik akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkit dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Di Mekah Nabi dibangkit dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Bila ni dilantik di Nabi dan Rasul? Di masa umurnya 40 tahun. Kerana manusia ni 40 tahun lah umur yang sempurna. Sebelum 40 tahun tu kurang lagi lah, kurang matang lah, begitulah. Selepas 40 tahun naik ala katah tu, dia akan menurun lah. Masa 40 tahun tu lah umur yang sempurna. Kemudian tu dia
Masa sebelum tu dia turun. Dia naik sampai umur 40. Lepas tu umur meningkat, dia pun turun perlahan-perlahan kembali. Akhirnya balik sebagaimana asal. Asal kanak-kanak sampai umur 40, umur sempurna, turun balik, akhirnya balik asal. Jadi umpama kanak-kanak semula, ini putaran kita hidup. Ini putaran kita hidup. Kita nak ke mana? Keadaan kita macam mana pun, diuji dengan kedudukan, pangkat, kekayaan, apa semua, itulah putaran hidup kitanya. Ni kita ummah Nabi SAW umurnya singkat. Kalau ummah dahulu umurnya ratus-ratus. Umur Nabi Nuh ada sedekat 1000. Bayangkan. Jadi ummah Nabi ni umur singkat. Jadi putaran hidup dia begitu je. Siapa umur 50, 60 tu mulalah. Mula dah. Siapa umur 70 tu begitulah. Begitu. Dia sudah jadi tak sempurna dah lah. Tak sempurna dah. Banyak ni. Dia umur 40 tu umur yang sempurna. Tapi nak ceritanya hidup kita begitu je. Keadaan kita macam mana sekalipun, sekaya-kaya manusia, setinggi-tinggi pangkat manusia atas dunia ni, begitu je putaran hidup. Akhirnya akan turun kembali. Hak ni hak umur panjang ni. Hak tidak dimatikan bila-bila masa ni. Hak umur panjang. Tapi kedudukan macam mana akan turun. Akhirnya lemah, akhirnya kembali pada budak-budak. Akhirnya akan kembali kepada alam akhirah. Alam yang sebenar-benarnya. Dia dah umur 50, 60 tu dah orang belaka dah. Maknanya sudah tak selesa dah. Timbullah sakit orak, sakit pinggang, mata pun tak terang, telinga dia macam-macam dah. Hak kulit tu tak secerita kulit tu. Cocok macam mana cocok pun. Kan kulit kedut kan, cocok. Apa? Botok apa panggil? Botok ke apa? Botok. Botok. Cocok nak cocok pun, dia akan kembang pelik. Tak akan jadi kembang asal. Kulit kecut, cocok botok. Adakah kulit tu jadi tegang macam kulit yang asal? Ada. Dia akan jadi huduh pula dah. Jadi huduh. Dia punya kulit yang kenda jadi tegang tu, tegang huduh jadinya. Nak pergi ke mana? Kita ni, kita akan balik kepada alam yang sebenar, alam akhirah. Buat bekal lah. Buat bekal. Anak ni. Jadi perubahan kehidupan kita tu, peringatan belaka lah tu. Peringatan. Daripada gigi tak ada, jadi gigi penuh. Akhirnya, gonye semula. Tahu tak gonye? Gonye dah panggil tak? Saya ni sebut perkataan, dia tanya takut saya ni sebut perkataan. Kadang-kadang tak tahu mari mana. Sebab saya ni dulu jadi tak apa nak jelas. Dah. Duduk Terengganu. Cakapan pula, apa kan? Slang. Slang besu. Sebab asal setiu. Asal setiu slang tu, campur besu. Duduk di Felda pula ada belaka. Orang Terengganu ada, orang luar, orang Kedah ada. Orang Terengganu pula orang Ulau dia panggil. Orang Ulu Terengganu mu nak birau bomah dia kata. Tu gitulah contoh. Jadi percakapan tu. Lepas tu duduk di Pasir Tumbuh Kelantan pula, pergi Fatoni pesen cakap tu pula. Dulu saya cakap Terengganu, mula-mula balik dulu orang kata saya ajuk. Bukan orang Terengganu tapi ajuk. Dia kata ajuk. Ada cakapan kadang nak sebut satu perkataan kena tanya dulu. Dan saya pun tak ingat perkataan tu mari mana. Kalau gonyek tu tahu tak? Gonyek tak ada gigi lah. Pak makan apa? Oh gonyek tu lah. Tak ada gigi, ada gigi. Dia budak tak ada gigi, dia tak makan, dia isap susu. Kembali nak di budak ni, gigi tak ada. Dia tak akan susu, dia nak makan macam-macam. Tu gonyek.
Sakit gusi-gusi siapa. Itu kehidupan kita, nak pergi ke mana? Cuma sekarang ni orang ada gigi palsu dah. Tu je lah beza dia. Tapi gigi palsu tu sama gigi asal ke tak? Tak. Itu kehidupan kita. Kita bukan apa? Apa panggil? Hak itulah hak mana? Hak langit tu, apa panggil? Bukan tungkat langit. Tu panggil apa? Dah, tungkat langit dah. Kita ni hidup bukan tungkat langit. Kita mati bila-bila masa. Jadi umur sempurna umur 40. Sebab tu di umur sempurna 40 tu, kalau tak berubah-berubah, ni cakap orang tua lah. Orang tua cakap taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua cakap kalau umur 40 tak sedar juga, ada bahagian tu dia kata. Tak ada ni. Umur 40 ni umur sempurna. Tapi tak kena agama umur 40 ni. Maka tak ada bahagian lah tu. Sebab ketika umur 40 ni umur yang sempurna tapi tak kena agama. Ni cakap orang tua. Tapi ada orang 50, 60 baru kembali pada agama. Tapi ada kesukaran dah lah. Bila umur 50, 60 baru nak kembali pada agama, mari keinsafan, lepas dia pencing. Taufik hidayah datang daripada Allah, tapi akan ada kesukaran untuk memahami agama. Nak kena belajar kembali, nak memahami apa yang nak dipelajari, tak sama dah lah. Kalau kata baru nak baca Quran, nak betul Fatihah pun kadang-kadang tak ke mana. Umur 50, 60 baru nak betul Fatihah. Sebelum tu Fatihah ilmu budak-budak. Siapa umur 50 baru nak perbetulkan balik bacaan Fatihah. Hak banyak salah sebenarnya. Nak perbetul Fatihah tu pun kadang-kadang mengiling kepala tu guru Quran. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Dia sudah kemudian. Tapi belajar tetap wajib. Tak boleh nak perbetulkan juga sah semayang. Tapi salah tu level mana? Boleh ada imam ke tidak? Itu tengok pula pada keadaan dia tu. Mana kekurangan bacaan tu, salah tu level mana? Level ni salah macam mana pun sah semayang kalau dia belajar. Tapi salah tu yang tidak boleh diperbaiki, sah semayang. Boleh di imam ke tak? Tengok tanya guru Quran level mana? Oh, saya ni berat ni. Usaha tak boleh nak buat juga ni. Setara saya ni boleh tak saya ada tu imam? Bukan tu imam masjid ni, tu imam kepada bini, tu imam kepada anak. Boleh ke tak? Tanya guru kan. Memang dia tak comel dah bacaan dia, tapi dia belajar dah. Tak berdosa dah dianya. Salah tu sah dah semayang dianya. Tetap dah tu. Tapi boleh jadi imam ke tidak kepada anak bini? Tanya guru lah. Kalau guru kata setara ni tak boleh bawa anak bini. Pada ni tak ada titik imam. Jadi suami kena semayang suku, isteri kena semayang suku kan. Gitu je lah. Kalau anak tu pandai, jadi ayah yang dimakmum pada anak pula. Gitu je. Ayah tak boleh dah tu. Ayah nak pergi dah. Dah ayah ni belajar ke dak Quran? Belajar sangat-sangat. Usaha sangat-sangat. Bukan malah. Tapi dah bila umur tu. Umur 50, 60. Gitu lah. Itu hak baca Quran. Hak paling mudah kita kira baca Quran ni Fatihah je. Macam mana dengan ilmu akidah? Macam dengan ilmu fiqh hak fardu ain? Macam mana dengan ilmu tasawuf fardu ain? Sebab apa? Sebab ketika umur sempurna 40 tahun tu, ilmu akidah tak peduli, ilmu fiqh tak peduli, ilmu tasawuf fardu ain tak peduli. Kemudian barulah mai keinsafan, baru nak memulai. Alhamdulillah, taufik hidayah milik Allah. Dinilai bahagia ataupun celaka di kesudahan. Bahagia ahli syurga, celaka ahli neraka. Peiktibarnya al-ibrah bi khawatimiha. Peiktibaran sama ada bahagia ahli syurga ataupun celaka ahli neraka di kesudahan. Itu perkiraan. Tetapi kena kuatlah. Sebab apa? Sebab umur tu tak sempurna dah. Umur 50, 60 umur tak sempurna dah. Umur masa tu umur fokus pada ibadah je. Tak ada dah belajar-belajar ni. Belajar ni umur 40 dan sebelum ketika umur sempurna.
Belajar ni bermula daripada umur baligh. Hak kewajipan. Ilmu ni pula wajib diajak ibu bapa sebelum anak tu masuk umur baligh. Jadi 50 baru nak memulai, memang kepayahan. Kena mujahadah lah. Kena mujahadah, kena susun molek. Sebab apa? Sebab umur tu sudah hala ke belakang dah. Umur sempurna, umur 40. Dipanggil umur yang sempurna. Jadi Nabi SAW dibangkit, dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika umur Nabi 40 tahun. Dan kemudian daripada jadi Nabi, duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun di Mekah. Kemudian berhijrahnya ke Madinah. Selepas daripada peristiwa Isra dan Mi'raj setahun lebih. Sebab umur Nabi pada masa berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj 52 tahun. Tak lagi dah. 52 tahun 8 bulan 13 hari, gitu. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu kita tengok semula tu. Ingat jadi lupa pula. 51 tahun 8 bulan 13 hari. Gitu tak? Sebab dia setahun lebih selepas Isra dan Mi'raj, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu 51 tahun 8 bulan 13 hari umur Nabi SAW ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke hadap kursi. Pada malam Isra dan Mi'raj 51 tahun 8 bulan 13 hari. Mana setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah ni selepas Mi'raj setahun lebih. Dan duduk di Madinah 10 tahun. Selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul, duduk di Mekah 13 tahun, kemudian duduk di Madinah 10 tahun, Nabi menyampaikan agama selama 23 tahun. Ni kita tahu belakang ni. Kemudian wafat Nabi SAW pada Madinah. Wafat di Madinah selepas sakit 13 hari. Wafat di Madinah ni ketika waktu duha. Ketika waktu duha. Kata setengah wafat lepas daripada zuhur. Kemudian ulama himpun antara dua ni. Nabi wafat pada waktu duha. Tapi sahabat sangat terkejut pada masa tu. Sayyidina Umar masa tu tidak membenarkan sesiapa yang menyatakan Nabi wafat. Kalau kata Nabi wafat, Sayyidina Umar akan pancung. Ditenangkan oleh Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, lepas zuhur barulah dia umum dimaklum kepada sahabat akan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah pandangan mengatakan Nabi wafat selepas di zuhur. Nabi wafat di waktu duha, tapi yang dimaklumkan umumnya adalah lepas daripada zuhur. Nabi wafat ni di rumah, yakni di bilik isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan dikubur akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rumah, yakni bilik isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ialah tempat maqam Nabi sekarang. Tempat maqam Nabi sekarang itu adalah rumah ataupun bilik Aisyah radhiyallahu anha. Sebab nabi-nabi rasul-rasul ni apabila wafat wajib dikebumikan tempat di manakah nabi itu wafat. Bahkan nabi pun sudah pesan, apabila dia mati, di situlah akan dikebumikan, di situlah akan dikuburkan. Dan jenazah Nabi Rasul ni tidak boleh dipindahkan daripada tempat kematian.
Tidak boleh dipindahkan dari tempat kematian. Jadi di situ mati, di situ dikebumikan. Jadi kubur Nabi, semakam Nabi sekarang, itulah rumah ataupun bilik Aisyah radhiyallahu anha. Di situ wafat, di situlah akan dikebumikan, di situ akan dikuburkan. Dan waktu wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun. Dilantik di Rasul umur 40. Duduk di Mekah selepas dilantik menjadi Rasul 13 tahun. Duduk di Madinah 10 tahun. Jadi 40 campur dengan 23 tahun. Umur Nabi wafat adalah umur 63 tahun. Lepas dari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan dibantu oleh dua orang sahabat lain yang membantu akan nenek Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian dikebumikan pada malam Rabu jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita kena balik semulalah dalam kitab ni, ringkas aje. Dalam kitab-kitab cerita sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panjanglah. Daripada permulaan Nabi sakit yang berpunca daripada kesan hak Nabi pernah disihir oleh perempuan Yahudi. Jadi sihir tu kembali merebak. Ya, Nabi sakit selama 13 hari. Jadi Nabi sakit kerana sihir yang berpunca daripada Nabi menyampaikan agama. Jadi Nabi mati kerana menyampaikan agama. Jadi Nabi mati ni bukan mati sakit tua. Nabi mati kerana sihir yang berpunca daripada Nabi menyampaikan agama. Jadi Nabi mati kerana menyampaikan agama. Bukan kata Nabi mati senyum-senyum gitu, bukan. Nabi sakit selama 13 hari dan cerita macam mana keadaan Nabi pada masa sakit itu. Berpunca dari kesan sihir perempuan Yahudi itu. Maknanya. Jadi Nabi mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita kena tahu. Dan sejarah inilah yang kita cerita pada anak-anak kita. Mana walaupun tidak cerita secara detail, mereka kini budak apa dah. Nabi di Mekah lama mana hijrah ke Madinah, Nabi wafat di Madinah, dikebumikan di Madinah. Ada orang tua ni dia pergi Mekah barulah dia sedar sungguh kubur Nabi ni di Madinah. Ada ni. Jadi selama kini hidup bayangnya kubur Nabi di Mekah. Pergi Mekah mengerjakan haji, ziarah ke Madinah. Kubur Nabi di Madinah. Sebab apa dia terbayang kubur Nabi di Mekah? Kan Nabi kan kembali balik ke Mekah, Fatuh Makkah, pembukaan kota Mekah kan, tahun yang ke-8 Hijrah. Kan akhirnya Mekah boleh ke Nabi kan? Pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah tu. Jadi dipikir dah Nabi Mekah kampung asal sudah kembali duduk di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk Mekah lah. Wafat Mekah lah. Itu bayangan dia. Ada ni. Apabila pergi ke Madinah sungguh-sungguh, baru. Yelah ilmu ni kalau cerita tu tak nampak. Tak ada cerita je. Kubur Nabi sebut di Madinah pun tak nampak di otak dia. Sampai di realiti tengok sungguh, barulah sedar dianya. Yang mana hak dia faham tu salah. Dia faham kubur Nabi di Mekah, orang tua dah ni. Sebab apa? Kan Nabi hijrah ke Madinah. Betul dia kata. Kan Nabi balik buka Mekah semula kan. Nabi balik buka Mekah. Berhala di sekitar Kaabah telah dihancurkan. Mekah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dah balik negeri boleh ke Nabi, kira-kira Nabi duduk negeri asal lah. Itu fahaman dia. Tapi fahaman dia tu pun kalau kira logik juga tau. Tak logik. Logik juga lah. Madinah tu selepas nak dibunuh. Lepas nak dibunuh dan diperintah oleh Allah supaya hijrah. Hijrah tu selepas ancaman untuk dibunuh. Kepung rumah Nabi untuk dibunuh, bukan untuk ditangkap, bukan untuk diusir. Bukan kata tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian buang negeri, bukan. Bukan buang negeri, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tak kisah tu pun kita selalu dengar kat cerita tu. Nabi pun diperintah hijrah ke Madinah. Dan sekarang ni Mekah duduk bawah Nabi kan. Orang Mekah semua tunduk pada Nabi SAW kan. Duduk Mekah lah. Itu pada anggapan dia. Dah dengar dah cerita kubur Nabi di Madinah. Dengar cerita. Tapi dengar cerita benda tak ada depan mata. Dengar cerita lain. Pergi sungguh. Kubur Nabi bukan Mekah dia kata. Itu kelebihan kota Madinah. Kalau kubur Nabi di Mekah, di manakah kelebihan kota Madinah? Kalau kubur Nabi di Mekah, orang takkan ziarah dah Madinah. Ada ni. Jadi dua tanah suci, dua tanah haram Mekah dan Madinah, jadi Mekah je lah. Madinah tak ada. Ada ni. Bayangkan kalau kubur Nabi di Mekah, ada ziarah ke Madinah. Itu hikmah dia lah. Hikmah lebihnya bumi Madinah Al-Munawwarah, kerana di bumi Madinah lah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikuburkan di Madinah, di tempat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah yang di bilik Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila wafat tidak boleh nak pindah tempat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kitanya boleh, tak boleh pindah kampung lain je kitanya. Dia kena kebumikan kampung asal. Boleh pindah kalau tidak menjejaskan jenazah. Sekarang ni boleh pindah jauh mana sekalipun sebab perjalanannya singkat. Yang kita ngaji kita pekoh kan, tak boleh nak pindah jenazah ke tempat yang lain. Tu zaman dulu. Sebab kalau nak pindah jenazah, pengangkutan dia lambat, menyebabkan jenazah tu jadi berubah, maka tidak dibenarkan pada syarak. Adapun pada masa kita ni, Kuala Lumpur Terengganu ni sekejap je sampai jenazah tu, maka dibenarkan pada syarak. Dan mana afdal, ke bumi tempat mati di Kuala Lumpur atau ke bumi di Terengganu tanah air asal? Afdal belaka. Afdal dikebumikan di tempat kematian. Afdal dikebumikan di kampung halaman sebab mudah diziarahi. Gitu je lah. Mudah diziarahi. Ada orang meninggal di Kuala Lumpur, kebumikan di Kuala Lumpur sebab anaknya Kuala Lumpur belaka. Gitulah. Dikebumikan di tempat kematian dan mudah anak-anak dia ziarah sebab anak dia tak ada di Terengganu. Sebab anak dia duduk di Kuala Lumpur belaka. Gitulah. Dan kalau duduk Kuala Lumpur belaka, kebumi di Terengganu, lepas tu tak ada orang mari. Ini banyak berlaku, tak ada orang mari. Kalau tanah kubur tu turun dah, tak ada orang tambah. Turun gitu turun, tak ada orang tambah. Kan ni, tak ada orang tambah. Sebab apa? Tak ada anak Kuala Lumpur belaka. Kita memanglah afdalnya ke bumi di mana ke tempat kematian. Makna kalau balik kampung tu ada kerana. Kenapa? Kerana kubur anak beranak situ belaka. Memang kita disunatkan ke bumi di kawasan perkuburan keluarga kita. Sunat tu. Sunat ke bumi di perkuburan yang ramai keluarga kita. Sebab mudah untuk diziarahi. Mudah untuk diziarahi. Mana anu toki, nutuk, kan dia kan orang sekarang kan memang afdal dia gitu. Kadang-kadang tempat sempit dah, dia pun cari sempit macam mana pun. Sebab apa? Keluarganya di situ. Memang sunat seumpama tu. Untuk memudahkan kita ziarah, boleh ziarah kat hak mak ayah, hak tok nenek, hak pok saudara, gitulah, hak adik beradik. Orang dulu gitulah, sekarang ni adalah jarang-jarang. Tapi sekarang ni dia merata-rata. Bila merata-rata,
Kita hanya ziarah kubur mak ayah kita, tok nenek kita. Tak tahu di mana, begitu benar. Tapi kalau setempat dia cerita, tu tak okey belah mak, tu tak okey belah ayah. Sebab apa? Sebab dekat-dekat. Itu memang disunatkan untuk memudahkan kita ziarah. Adapun Nabi SAW memang wajib dikebumikan di tempat Nabi wafat, tidak boleh dipindah. Maka makam Nabi sekarang adalah bilik Aisyah, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Naik ke langit Mi'raj dan difardu akan sembahyang. Naik ke langit itu Mi'raj dan difardu akan sembahyang pada malam Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam.